Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak soleh dan soleha? Ustazah doakan anak-anak soleh dan soleha sekalian dikurniakan kesihatan yang baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari topik baru iaitu topik cahaya, unit 6, topik cahaya. Sebelum Ustazah pergi lebih jauh, Ustazah hendak minta anak-anak semua pastikan anak-anak ada buku teks bersama dengan anak-anak, buku teks dan juga pensil bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak boleh catat apa-apa isi penting yang Ustazah akan sampaikan sehingga akhir pembelajaran kita nanti. Anak-anak diminta untuk membuka muka surat 85 iaitu 85 buku teks sains tahun 5. Baik, kita akan pergi satu-satu. Perkara pertama yang Ustazah akan sentuh adalah 3 subtopik penting yang anak-anak akan pelajari dalam unit cahaya ni. Subtopik yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Anak-anak perlu tahu apakah dia sifat-sifat cahaya. Baik, yang kedua, anak-anak akan mempelajari apakah faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Dan yang ketiga, akhir sekali anak-anak perlu tahu apakah aplikasi, apakah kegunaan sifat cahaya ni dalam kehidupan. Mungkin anak-anak tertanya, apa dia sifat cahaya? Baik, kita akan pelajari sifat-sifat cahaya. Sepatutnya sebagai seorang pelajar, mesti ada rasa sifat ingin tahu, okey, terutama dalam subjek sains. Seorang pelajar itu perlu ada rasa ingin tahu, keinginan tahu dia, dia sentiasa mengkaji, mencari jawapan dalam setiap persoalan dia. Apakah sifat-sifat cahaya? Baik, kita akan pergi satu persatu. Sebelum pergi lebih jauh, anak-anak perlu tahu apakah yang anak-anak akan dapat di akhir pembelajaran ini. 6.1 iaitu cahaya bergerak lurus. Inilah dia sifat cahaya tersebut. 6.1 kita akan mempelajari cahaya bergerak lurus. Dalam cahaya bergerak lurus ni, anak-anak akan belajar juga faktor yang mempengaruhi saiz dan juga bentuk bayang-bayang. Dan 6.2 anak-anak akan belajar tentang cahaya boleh dipantulkan. Inilah sifat cahaya yang kedua. Dan dalam tajuk cahaya boleh dipantulkan ni, seharusnya anak-anak perlu tahu apa dia kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian anak-anak. Dan akhir sekali 6.3, sifat cahaya adalah cahaya boleh dibiaskan. Dalam topik cahaya boleh dibiaskan ni, apakah peristiwa ataupun fenomena yang menunjukkan cahaya boleh dibiaskan. Topik cahaya ni sebenarnya adalah satu topik yang sangat menyeronokkan kerana topik cahaya merupakan perkara yang memang sentiasa berada dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak sentiasa berjumpa dengan cahaya. Apa dia cahaya sebenarnya? Kita akan pergi ke slide seterusnya. Baik, slide seterusnya adalah cahaya. Apa dia cahaya? Sebelum kita belajar lebih jauh, kita kena tahu dulu apa dia cahaya sebenarnya. Baik, cahaya merupakan satu bentuk tenaga. Anak-anak telah belajar dalam pelajaran tenaga unit 5. Okey, anak-anak ada jumpa tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni sebenarnya dihasilkan daripada elektrik. Anak-anak pun dah belajar tenaga cahaya ni dapat dihasilkan daripada suria iaitu cahaya matahari dan juga daripada kimia. Dan seterusnya, cahaya inilah yang membolehkan kita dapat melihat semua objek di sekeliling kita. Sebab tu anak-anak perlu tahu apa dia sebenarnya cahaya ni, apa dia sifat cahaya ni, kerana ianya berada dalam kehidupan anak-anak saja. Cahaya bergerak lurus. Okay. Cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Yang kedua, alur cahaya dapat dilihat dalam fenomena cahaya lampu kereta. Baik, kalau sekiranya anak-anak buka buku teks muka surat 86, baik, muka surat anak-anak dah bersedia, buku teks muka surat 86, anak-anak akan nampak ada satu dialog, okey, di antara Akmal dan juga Mei Kuan yang sedang membersihkan pondok di dusun buah-buahan Datuk Akmal. Baik, Mei Kuan bertanya kepada Akmal, mengapakah cahaya daripada celah bumbung itu kelihatan lurus? Jadi Akmal pun mengatakan, mari kita siasat sama ada cahaya bergerak lurus ataupun tidak. Baik anak-anak, mari kita kaji adakah benar cahaya bergerak lurus ataupun tidak. Baik, kita akan pergi ke slide seterusnya. Ini dia eksperimen yang kita jalankan untuk menyiasat pergerakan cahaya lurus atau tidak. Okey, anak-anak boleh lihat dalam buku teks, mari kaji muka surat 86. Inilah eksperimen yang dijalankan.
Baik, dalam eksperimen ini, pertama apa yang dilakukan adalah anak-anak perlu mengambil 3 keping cardboard. Okey, baik. Sekiranya di rumah tiada cardboard, anak-anak boleh menggunakan CD pun boleh. Okey, menggantikan cardboard tersebut. Tapi dalam eksperimen, dalam slide ini kita menggunakan cardboard. Baik, seterusnya apa yang kita buat dengan cardboard tu? Kemudian cardboard tersebut, anak-anak perlu tebuk lubang pada bahagian tengah cardboard dengan menggunakan paku. Perkara yang paling penting, anak-anak perlu pastikan semua lubang pada cardboard adalah pada ketinggian yang sama. Anak-anak lagi sekali Ustazah sebut, pastikan semua lubang pada cardboard adalah pada ketinggian yang sama. Seterusnya, anak-anak perlu menyusun cardboard nombor 1, cardboard nombor 2 dan cardboard nombor 3 sehingga lubang pada ketiga-tiga cardboard itu sebaris. Dan anak-anak perlu nyalakan lilin. Sekiranya anak-anak tiada lilin, anak-anak boleh menggunakan lampu suluh di rumah. Okey, eksperimen ni anak-anak boleh lakukan di rumah sebenarnya. Dan tidak menggunakan bahan ataupun alat yang rumit. Okey, macam seperti contoh cardboard, paku, lilin ataupun lampu suluh memang sentiasa ada di rumah kita. Okey, kita boleh gunakan. Dan seterusnya, setelah anak-anak nyalakan lilin tersebut, anak-anak perlu perhatikan cahaya daripada lubang cardboard yang ketiga. Apa yang anak-anak akan dapat perhatikan daripada pemerhatian anak-anak? Okay. So, sudah semestinya pemerhatian anak-anak, cahaya lilin dapat dilihat. Baik, untuk yang kedua, cuba anak-anak gerakkan sedikit ke kiri ataupun ke kanan cardboard tersebut. Okey, cardboard nombor 1 ataupun nombor 2. Anak-anak gerakkan sedikit ke kanan. Okey, cardboard nombor 1 anak-anak gerakkan kanan. Cardboard nombor 2 anak-anak gerakkan ke kiri. Okey, anak-anak cuba lihat lagi. Cuba lihat pada lubang cardboard yang nombor 3. Adakah anak-anak masih dapat melihat cahaya lilin? Okey, itu persoalannya. Adakah anak-anak mampu ataupun boleh melihat cahaya lilin? Okey, jadi jawapannya sudah semestinya anak-anak tidak dapat melihat cahaya lilin tersebut. Dengan ini, apa inference, apa sebab yang anak-anak boleh perkatakan daripada eksperimen ini? Inference-nya adalah cahaya bergerak lurus. Sebab tu apabila anak-anak gerakkan ke kanan ataupun gerakkan ke kiri, anak-anak dah tidak boleh melihat cahaya daripada lubang cardboard yang ketiga. Dan kesimpulan yang dapat Ustazah buat, kesimpulan yang dapat Ustazah terangkan pada anak-anak, cahaya dari lilin hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang adalah sebaris. Ini membuktikan ataupun menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey, sekiranya anak-anak ada yang kata, saya tiada cardboard di rumah lah Ustazah. Tidak mengapa. Anak-anak boleh menggunakan salur getah, di mana anak-anak boleh menggunakan lampu suluh ataupun mentol untuk melihat cahaya mentol tersebut dengan menggunakan salur getah. Okey, satu salur getah yang lurus dan satu lagi salur getah yang dibengkokkan. Anak-anak dapat perhatikan apakah perbezaan di antara salur getah yang lurus dan juga yang bengkok. Untuk anak-anak dapatkan lagi kefahaman yang lebih mendalam, Ustazah ada bekalkan ataupun Ustazah ada sediakan video daripada YouTube berkenaan dengan eksperimen cahaya bergerak lurus. Okey, baik. Anak-anak boleh lihat di bahagian attachment nanti di Google Classroom ya. Seterusnya kita akan pergi apakah faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Anak-anak sudah semestinya selalu bila waktu malam anak-anak boleh nampak bayang-bayang berada di dinding. Okey, jadi anak-anak kena belajar apakah faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Untuk bahagian ni, topik ni anak-anak boleh lihat buku teks muka surat. Anak-anak boleh lihat buku teks muka surat 88, iaitu saiz bayang-bayang. Okey, baik. Seterusnya saiz bayang-bayang. Di dalam buku teks tersebut, dialog yang dapat kita baca adalah kalau saya jauhkan lampu suluh dari pokok, saya rasa saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Ini dia rasa je. Kita tak pasti lagi. Kalau saya jauhkan lampu suluh dari pokok, saya rasa saiz bayang-bayang menjadi lebih kecil. Adakah betul ataupun tidak? Kita tidak pasti. Sebab tu kawan dia mengatakan ini satu hipotesis. Sebab dia belum pasti lagi. Ini adalah satu hipotesis. Jadinya
Kemudian kesemua mereka menjalankan eksperimen untuk menguji menguji hipotesis tersebut adakah benar ataupun tidak. Baik, di sini Ustazah dah bekalkan nota untuk anak-anak 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang sebenarnya. Okey, faktor yang pertama yang mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah jarak antara sumber cahaya dengan objek. Jarak antara sumber cahaya dengan objek. Baik, anak-anak lihat yang pertama, lampu sulur dan objek hanya berada pada 5 cm sahaja. Gambar yang pertama. Dan gambar yang kedua, di mana objek tersebut dengan sumber cahaya iaitu lampu sulur berada pada jarak 10 cm. So, di sini anak-anak dapat lihat perbezaan saiz bayang-bayang. Untuk objek yang berada dekat dengan sumber cahaya, saiz bayang-bayang menjadi besar. Dan apabila objek berada jauh daripada sumber cahaya, saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Faktor seterusnya adalah jarak antara objek dengan skrin. Sekiranya objek dengan skrin berada 5 cm, objek dan skrin berada 5 cm, anak-anak akan dapat perhatikan saiz bayang-bayang yang kelihatan adalah lebih kecil berbanding apabila objek berada jauh daripada skrin, bayang-bayang akan menjadi lebih besar. Sebenarnya untuk bahagian jarak antara objek dengan skrin ni sebenarnya anak-anak boleh lakukan di rumah. Anak-anak boleh lakukan eksperimen ni di rumah dan anak-anak boleh nampak apakah perbezaannya sekiranya kita letakkan objek itu dekat dengan skrin ataupun jauh dengan skrin. Aktiviti ni anak-anak boleh lakukan dengan memerlukan lampu sulur. Anak-anak hanya memerlukan objek dan anak-anak hanya boleh lakukan dekat dinding saja. Dinding tu boleh dijadikan sebagai skrin sebenarnya. Baik, seterusnya kita akan pergi lagi kepada topik yang seterusnya iaitu bentuk bayang-bayang. Tadi saiz bayang-bayang, sekarang kita pergi yang ketiga iaitu bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang ni ada di dalam muka surat buku teks anak-anak, muka surat 89. Okey. Dalam dialog tersebut, mengapa bentuk bayang-bayang teko ini tidak sama? Okey, baik, anak-anak baca dulu dialog di dalam buku teks ni. Mengapa bentuk bayang-bayang teko ini tidak sama? Jadi kawan dia jawab, saya rasa kedudukan lampu yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang teko itu. Adakah benar kedudukan lampu mempengaruhi bentuk bayang-bayang tersebut? Okey, lagi seorang pula cakap, kawan dia seorang lagi cakap, saya rasa orientasi itu adalah kedudukan anak-anak. Kedudukan teko itu yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang teko tersebut. Adakah benar hipotesis itu? Kawan dia tanya, adakah benar hipotesis tersebut? Okey, jadi jawapannya ialah benar. Okey, bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh 2 perkara. Pertama, kedudukan sumber cahaya dan yang kedua adalah orientasi ataupun keadaan satu objek itu diletak. Okey. Yang ini kita akan pergi pula kepada cahaya boleh dipantulkan. Ini dia sifat cahaya yang kedua iaitu cahaya boleh dipantulkan. Anak-anak boleh lihat muka surat 90. Soalannya, bagaimanakah cahaya dipantulkan di dalam buku teks? Okay, sekiranya anak-anak lihat muka surat 90, soalannya bagaimana cahaya boleh dipantulkan? Cahaya boleh dipantulkan dengan cahaya akan melantun apabila jatuh atau terkena pada satu permukaan iaitu seperti cermin. Cahaya akan melantun semula sekiranya cahaya tersebut jatuh pada satu permukaan seperti cermin. Dan fenomena ini disebut sebagai pantulan cahaya. Apakah kegunaan pantulan cahaya? Kegunaan pantulan cahaya adalah pertama, sudah semestinya hari-hari anak-anak guna. Anak-anak guna cermin muka. Cermin muka adalah salah satu kegunaan pantulan cahaya di mana memantulkan cahaya, cermin muka memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Seterusnya okey, baik. C, cermin pergigian. Okey, apa dia kegunaan cermin pergigian ni? Cermin pergigian berfungsi memantulkan cahaya dari gigi dan membolehkan doktor gigi memeriksa keadaan gigi kita dengan mudah. Dan akhir sekali periskop. Periskop ni gunanya di mana anak-anak?
Periskop ni, okey, anak-anak kena cari sendiri di mana kegunaan periskop ni. Okey. Periskop ni berfungsi, okey, untuk melihat objek yang terhalang daripada pandangan mata. Di dalam periskop akan ada dua cermin. Okey, dua cermin tersebut akan memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke mata kita. Anak-anak boleh lakukan kajian sendiri periskop ni berada di mana ya. Okey. Apa kegunaan periskop ni? Bagaimana bentuk cermin yang ada di dalam periskop. Okey, dia ada dua cermin yang ada dalam periskop yang membantu untuk kita melihat objek yang terhalang. Seterusnya kita pergi pula gambar raja sinar. Gambar raja sinar. Ini dia gambar raja sinar yang anak-anak perlu tahu. Okey. Cahaya daripada lampu suluh, iaitu cahaya daripada lampu suluh ni yang pergi ataupun yang menuju ke cermin, kita panggil sinar tuju. Manakala cahaya daripada cermin yang memantul, okey, kita akan panggil dia sinar pantul. Lagi sekali Ustazah terang. Cahaya yang daripada lampu, okey, sumber lampu kita iaitu lampu suluh kita menuju ke cermin, jadi kita akan panggil dia sinar tuju. Manakala cahaya yang pantul daripada cahaya yang melantun ataupun memantul daripada permukaan cermin, kita akan panggil dia sinar pantul. Baik, seterusnya anak-anak boleh pergi kepada buku, okey, muka surat 85. Bukan 84, minta maaf ya. Muka surat 84. Kita akan pergi sifat cahaya seterusnya iaitu cahaya boleh dibiaskan. Muka surat 94. Cahaya boleh dibiaskan. Okey. Ni dia, cahaya boleh dibiaskan. Muka surat 94 buku teks ya. Okey, di dalam buku teks tersebut ada sekumpulan murid. Okey, Ustazah letak nama murid ni. Ustazah nak tukarlah nama dia sedap sikit. Ustazah nak letak Afiq lah. Afiq, nak letak Syafiq Nazhan ke. Okey. So, contohnya Afiq sedang minum air di kantin bersama dengan rakan-rakannya. Okey, jadi Syafiq Nazhan cakap macam ni. Mengapa straw di dalam air minuman kelihatan bengkok? Bukankah straw itu lurus? Okey. Dan Aminah pun menjawab, straw kelihatan bengkok sebab cahaya dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Jadi Wardah pun bertanya, cahaya dapat dibiaskan? Betul ke? Khadijah pun menyatakan, mari kita siasat perkara ni. Betul ke apabila cahaya bergerak dari air ke udara, cahaya akan dibiaskan? Anak-anak boleh lihat muka surat 95. Okey, muka surat 95. Okey, anak-anak boleh rujuk muka surat 95 iaitu pembiasan cahaya. Di mana cahaya dibiaskan apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Okey, baik. Kejadian ini dipanggil biasan cahaya. Mungkinlah Akmal akan tanya dengan Ustazah nanti. Ustazah, medium tu apa? Okey, anak-anak. Medium ni ialah bahan yang membenarkan cahaya menerusinya. Contohnya, apa dia contoh bahan? Bila kita lihat slide kita, kita ada udara, kita ada kaca, kita ada udara. Okey, baik. Kita ada dua, kita ada udara dan juga kaca. Medium ni sebenarnya adalah udara dengan kaca. Udara dan kaca itu adalah medium. Kerana kalau kita lihat balik, medium ialah bahan. Kalau kita lihat di buku teks ya, medium ialah bahan yang membenarkan cahaya menerusinya. Jadi, bahan ni ataupun medium ni, dia boleh wujud, ianya boleh wujud dalam keadaan gas, cecair ataupun pepejal. Contoh, medium dalam slide kita sekarang adalah udara dan kaca. Jadi, bahan kita ataupun medium kita ni wujud dalam keadaan gas dan juga pepejal. Apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza, okey, cahaya akan terpesong ataupun bengkok. Okey, cahaya akan terpesong ataupun bengkok apabila cahaya bergerak daripada satu medium ke medium yang lain. Okey, yang inilah menyebabkan berlakunya fenomena pembiasan cahaya. Baik, anak-anak lihat muka surat 96 buku teks, okey, di mana kita akan dapat lihat apa dia fenomena pembiasan cahaya. Lebih detail anak-anak akan dapat lihat. Pembiasan berlaku kerana kelajuan cahaya berubah apabila bergerak daripada satu medium ke medium yang lain. Sebagai contoh, cahaya bergerak daripada udara,
melalui kaca. Ini yang menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya kerana kelajuan cahaya berubah apabila bergerak daripada satu medium ke medium yang lain. Contohnya peristiwa yang berlaku di kantin tadi, di mana Syafiq Nazahan bertanya, kenapa straw ni kita kelihatan dia bengkok? Kerana kelajuan cahaya berubah daripada udara, masuk ke dalam medium seterusnya iaitu air. Sebabkan itu menyebabkan kita akan nampak ada berlakunya seolah-olah straw tu macam patah. Sebenarnya straw tu apa yang berlaku adalah pembiasan cahaya. Baik, fenomena apa yang pertama? Yang pertama di dalam slide ini fenomena pembiasan menjadikan objek dalam air kelihatan lebih dekat. Sebab tu bahaya. Kita lihat dalam buku teks tu dialog dia, kolam ni kelihatan celtik. Sebenarnya kolam ini ada agak dalam. Itu yang bahaya sekiranya anak-anak bermain di kolam renang. Anak-anak nampak kolam tu cetek je, sebenarnya kolam tu dalam. Anak-anak nampak cetek sebab berlakunya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya lah yang menyebabkan anak-anak lihat kolam tersebut kelihatan cetek. Seterusnya, anak-anak pernah gunakan kanta pembesar. Saiz huruf lebih besar dapat dilihat menggunakan kanta pembesar. Ikan dalam balang kelihatan lebih besar. Ini juga adalah fenomena pembiasan cahaya. Baik. Seterusnya, kita akan pergi kepada dah habis dah topik kita. Dan kita akan pergi kepada latihan. Untuk minggu ni, sebab Ustazah pun faham kita berada dalam keadaan bulan puasa. Jadi Ustazah pun tak nak membebankan anak-anak soleh dan solehah Ustazah. Ustazah sayang you all semua. So senang je latihan kita untuk minggu ni. Pertama, anak-anak diminta membuat video eksperimen sifat-sifat cahaya. Baik, minta maaf ada gangguan. Lagi sekali Ustazah sebut, anak-anak diminta membuat video eksperimen sifat-sifat cahaya. Baik, anak-anak boleh memilih antara 3 sifat-sifat cahaya yang telah dipelajari. Sebagai contoh, tadi kita dah pelajari 3 sifat cahaya iaitu cahaya bergerak, lurus. Yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Yang ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Jadi, anak-anak boleh pilih antara 3 sifat tersebut untuk anak-anak buat video eksperimen yang anak-anak perlu lakukan di rumah. Baik. Sebab Ustazah tahu dah bulan puasa ni anak-anak semua letih kan, nak baca soalan, nak jawab soalan. Jadi sekali-sekala apa kata anak-anak buat sesuatu aktiviti yang anak-anak boleh meneroka sendiri. Dalam subjek sains ni, anak-anak bukan sahaja bergantung kepada buku, tetapi anak-anak perlu melakukan eksperimen, anak-anak perlu meneroka, perlu mempelajari daripada pengalaman anak-anak sendiri. Seterusnya, setelah video tersebut siap, anak-anak perlu menghantar video dengan memuat naik video tersebut melalui Google Classroom. Seperti biasalah, anak-anak hanya perlu menaik melalui video melalui Google Classroom. Baik, Ustazah ada bekalkan anak-anak dengan video eksperimen-eksperimen yang telah dijalankan. Anak-anak boleh rujuk video-video yang telah Ustazah beri di bahagian attachment tu. Anak-anak boleh lihatlah antara contoh-contoh video eksperimen, dan itu boleh menjadi panduan ataupun yang boleh jadi guide untuk anak-anak buat video lah sebagai latihan anak-anak minggu ini. Baik, seterusnya Ustazah juga akan bekalkan, mungkin penerangan Ustazah tidak terlalu detail. Ustazah ada beri 3 video lagi. Video yang pertama adalah sifat cahaya, video kedua pembiasan cahaya, video ketiga faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Anak-anak boleh mempelajari daripada video YouTube tersebut. Baik, cukup sampai sini saja. Sekiranya anak-anak ada soalan yang tidak faham ataupun kurang jelas, jangan sedih untuk rujuk, jangan malu untuk rujuk dengan Ustazah. Baik. Cukup sampai sini saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.